sadar harus jangan, jiwaku harus bertenaga. Mungkinkah ini menjadi real? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terima kasih kerana sudi menonton 3M 7D Kowe Challenge daripada saya. Sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, saya perkenalkan dahulu diri saya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, baiklah kita banyakkan berzikir, baca Al-Quran dan berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkelain pula. Baiklah, nama yang diberi oleh mama dan ayah saya adalah Ahmad Syarizal bin Abdul Aziz. Panggilan manja saya Adik, dan panggilan glamour sekarang ini ramai orang panggil King Shah. Alright? Saya berumur 27 tahun. Salah lagi, maaf. Malam lah, sedang berpuasa sekarang ni. Saya berusia 37 tahun pada 23 Oktober 2020, di mana saya lahir pada 23 Oktober 1983. Berasal daripada Taman Negeri Gombak. Sinilah dia. Dan anak ketiga daripada 3 orang adik-beradik. Ayah saya sudah lama meninggal dunia, iaitu pada 28 tahun yang lepas, ketika saya hanya berusia 12 tahun. Marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk ayah saya, ya. Al-Fatihah. Ya, amin amin. Okey, sekarang ni mama saya alhamdulillah masih sihat. Saya sudah berkahwin, mempunyai 2 orang anak, 1 isteri. Seorang lelaki, anak saya seorang lelaki bernama Akil, dan seorang lagi perempuan bernama Damia. Alright. Cukuplah dulu sedikit pengenalan mengenai diri saya. Lupa sikit. Saya nak menjelaskan semua. Saya adalah seorang health manager di Korea Malaysia Sdn Bhd, CRS 4001, semenjak bulan Mei 2018. So, alhamdulillah sudah lebih 2 tahun saya jadi manager di Korea. Saya bernaung di bawah pasukan CS Team, ya. Okey, anda tak pernah dengar CS Team? Okey, CS Team, SM Mother Jaws, SMCK dan pasukan kami iaitu KOS Clan. Kalau anda tak pernah dengar, anda boleh tengok video ini. Baiklah, saya menjadi seorang jurujual sepenuh masa dalam Korea semenjak bulan Mei 2016 lagi. Okey, alhamdulillah sikit banyak pengalaman yang saya ada akan saya kongsikan dari semasa ke semasa di dalam channel YouTube saya, di dalam FB, dalam Instagram, dalam WhatsApp dan juga dalam video ini. Okey, tajuk saya yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah bagaimana untuk kekal fokus supaya sasaran jualan dicapai. Memang saya akui, untuk fokus di zaman bekerja macam biasa pun susah. Ini kan pula pada zaman PKP ni kan. Betul? Okey, tapi yang membezakan seseorang itu boleh capai apa yang diinginkan adalah banyak perkara. Dan salah satunya adalah fokus. Fokus. Okey, fokus sangat penting bagi memastikan seorang jurujual itu dapat mencapai sasaran jualan yang telah ditetapkan. Jadi, perkara pertama yang kita buat dalam mendapatkan fokus adalah tulis dulu sasaran kita tu. Contoh, anda nak 5 unit, 7 unit, 10 unit, anda tulis siap-siap dalam buku, dalam kertas. Beloknya dalam kertas lah. Dalam telefon pun boleh, tapi bagi saya tak cukup feel. Rasa tu tak ada. Jadi tulis dalam kertas dan tampalkan di dinding, di tempat yang anda selalu boleh tengok. Contoh, di tepi meja cermin anda. So bila anda nak sikat rambut pagi-pagi, anda boleh terus tengok target anda, sasaran anda itu. Okay. So macam biasalah, so pagi-pagi kita akan sentiasa nak sikat rambut, pakai perfume untuk perempuan yang nak make up. Tapi takkanlah time PKP ni rambut langsung tak bersikat kan. Tengok gambar ni, takkan rambut jadi macam ni kan. Okay, bila kita terpandang tulisan kita, serta-merta akal kita akan teringat dan berpusing ligat untuk fokus nak capai sasaran tu. Penting untuk kita sentiasa melatih akal kita ini untuk dapat nampak sasaran tu agar kita tak terpesong dari sasaran itu. Kalau terpesong, susah. Okay guys, baiklah. Yang kedua, jadual. Orang yang fokus dia sentiasa ada jadual, sebab jadual itu yang akan membantu dia untuk
sentiasa berada di landasan yang betul dan tidak terpeleot daripada sasaran kita. Kita wajib, bukan sunat, bukan harus, tapi wajib ada jadual. Baru kita akan lebih teratur dan fokus walaupun kita hanya berada di rumah saja sepanjang musim PKP ni. Macam mana nak buat jadual itu akan saya kongsikan dalam video khas di YouTube saya. Boleh subscribe, boleh like. I am King Shah Studio. Jangan lupa kasih like, kasih komen, subscribe ya guys. Mantap. Okey, sekarang saya kongsikan perkara yang ketiga. Yang ketiga adalah bahasa kampung boynya adalah to-do list. Perkara yang kita nak buat. Ini sangat penting untuk kita buat setiap hari sebelum kita tidur. Okey, kenapa kita kena buat? Sebab benda ini yang akan kita lakukan pada esok hari. Otak kita ialah yang ada yang dah berusia lagilah susah nak ingat apa benda nak buat kan. Jadi sebab tu kita kena tulis dulu semua benda yang kita nak buat esok. Tak kira lah personal ke, yang untuk jualan ke, yang nak pergi pasar ke, tulis je. Tak perlu ikut turutan pun tak apa. Contoh atas tu mandi, solat subuh, sahur, call 5 orang. Boleh. Yang paling penting, sebaik saja kita bangun tidur dan bersyukur dahulu. Terus kita tengok to-do list dulu. Lepas kita dah buat suatu benda dalam to-do list tu, kita tandakan dia. Boleh write, boleh padam, boleh X, ikut kreativiti anda. Tapi mesti ada tapi dia. Ada masanya kita tak dapat habiskan semua senarai itu atas macam-macam alasan. Contoh, tak ada dalam list tapi tiba-tiba isteri suruh pergi pasar. Ataupun anda seorang perempuan, anda kena pergi pasar pula. Ataupun tiba-tiba bos halo, ada meeting je lagi. Meeting yang tak ada dalam jadual anda. Jadi kita tak berjaya habiskan senarai itu pada waktu itulah. Tapi kalau kata dalam hari itu ada masa lagi, anda habiskan sebanyak perkara yang ada dalam jadual, dalam anda punya to-do list ni. Dan selepas tu kalau tak habis juga, masukkan senarai yang tak selesai tu ke dalam to-do list yang seterusnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, sahabat yang dikasihi sekalian, saya sangat-sangat tak menggalakkan anda untuk melakukan macam tu. Sebab nanti dia akan didik diri anda sendiri untuk suka bertangguh. Procrastination. Ini adalah perkara yang paling kita kena elakkan jika kita nak fokus untuk mencapai sasaran. Yang keempat. Yang keempat adalah creed ataupun perjanjian kepada diri kita sendiri di depan cermin. Setiap pagi wajib kita membacakan amanat penting kepada diri kita sendiri. Macam ni contoh dia guys. Saya bagi contoh. Aku boleh. Fokus Syah. Kau kuat Syah. Kau power Syah. Ingat Syah. Tugas adalah ketua. Contoh. Okey, 4 perkara ini adalah asas utama saya untuk fokus dari zaman saya bekerja sebagai jurujual di bank sehinggalah saya menjadi pengurus di Kowe sekarang ni. Alhamdulillah. 4 ini saja beserta satu moto penting yang telah saya bacakan dalam creed tadi yang diajar oleh sifu-sifu saya sebelum ini adalah tugas adalah ketua. Bacakan ini kepada diri anda setiap pagi. Sebab biasanya orang yang berniaga ni dia tak ada bos. Macam kami di Kowe, katalah ke anda health planner, anda pun rasa macam tak ada bos. Sebab memang tak ada orang yang tengok apa yang anda buat dalam masa anda bekerja 24 jam. Tak ada. Tapi tugas kita tetap perkara terpenting yang utama dan ianya dipanggil sebagai ketua. Sebab itu adalah kita punya level yang paling tinggi. Kita kena kejar yang tu. Untuk anda di luar sana, okay, yang nak buat duit secara sepenuh masa atau sepenuh masa, nak cari pendapatan tambahan, ada dalam PKP ni, lebih-lebih lagi dalam PKP ni, boleh hubungi saya di talian bawah ni 013-687-8666. Okay. Boleh juga PM saya di FB seperti yang saya tulis di bawah ni juga, Ahmad Shah Aziz, ya. Okay guys, sebelum saya akhiri video saya pada hari ini, diharap anda semua peroleh manfaat daripada apa yang saya sampaikan dan dapat amalkan sebaiknya, ya. Alhamdulillah. Nantikan kemunculan video kedua saya dalam 3M 7D Kowe Challenge ni pada 4 Mei nanti yang bertajuk Waktu PKP. Aktiviti hanya yang boleh lakukan secara online. Bagaimana cara untuk membina hubungan ataupun bi repo dengan pelanggan.
Bagaimana caranya untuk kita be rapport dengan pelanggan? Alright? Saya akan terangkan nanti pada 4 Mei. Terima kasih semua. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kelemahan yang ada dalam diri saya sendiri. Ciao. She's simply the